Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli, keluarga, baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pertama-tama kita maaf hari ni kita start lewat sikit. Adalah hari pertama start pula lewat pula dah. Patutnya hari pertama dah start awalnya, tapi qadar Allah ada sedikit keuzuran sikit tadi. Tak apalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita pada tempat yang baru kita ni, dan insya-Allah hari ni kita mula juga walaupun agak lewat. Mudah-mudahan kita tidak ketinggalan dalam bahagian Al-Quran kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan baca bermula daripada juzuk yang ketiga, iaitulah pada muka surat 42. Pada muka surat 42, kalau mushaf biasa, kalau ayatnya nombor surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 253. 253. Okey. Baik, kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا
فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Baik, kita baca separuh muka surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita puji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dan Tuhan sekalian alam. Segala yang wujud adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah hamba kepada Dia. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca hari ini Allah Ta'ala sebut tilkar rusul. Itulah dia para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd, yang kami muliakan, yang kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ni setelah menceritakan kisah Nabi Syamuel yang kita baca semalam kan, dan juga permulaan cerita Nabi Daud. Semalam bagi siapa yang ikut kuliah sama ada secara fizikal ataupun online, semalam kita cerita tentang satu kisah Bani Israel di mana mereka ni asalnya mereka senantiasa kalah dalam perang. Orang Israel zaman dahulu mula-mula lepas Nabi bersama dengan Nabi Musa, mereka diberi banyak kemuliaan oleh Allah. Termasuklah paling besar selamat daripada Fir'aun. Lepas daripada Nabi Musa meninggal, kemudian mereka pun meninggalkan agama Nabi Musa. Mulalah campur-campur dengan agama ataupun amalan-amalan lain. Dan ni kebiasaan, sunnatullah dalam semua umat. Apabila mereka meninggalkan ataupun apabila mereka putus hubungan dengan Nabi mereka,
Maknanya setiap umat ni waktu ada Nabi elok, lepas mati Nabi mula-mula okey. Beberapa waktu lepas daripada tu, beberapa generasi, maka mereka mula lari daripada syariat yang asal. Akhir sekali mereka terpesong daripada agama Allah. Lalu Allah hantar Nabi ni pula untuk baiki umat ni. Bila datang Nabi baru, Nabi ni memperingatkan mereka kembali semula kepada agama Allah. Lepas Nabi tu mati, jadi balik. Begitulah Allah hantar para rasul untuk mengembalikan manusia ni kepada agama Allah. Sehingga zaman Bani Israel ni berpuluh-puluh Nabi dan Rasul. Ada hak kita kenal, ada hak kita tak kenal. Ada yang Allah Ta'ala sebut nama, dan ada yang Allah Ta'ala tak sebut nama. Jadi termasuklah cerita hak semalam paling terakhir last kita baca, cerita seorang Nabi daripada Bani Israel, yang mana setelah daripada Bani Israel ni mula kalah, dihina, ditawan, harta mereka dirampas, dia minta dengan Nabi, kenapa Allah Ta'ala tidak hantar kepada kita seorang pemimpin yang boleh membantu kita, boleh memandu kita, memerangi orang musuh-musuh kita dan mengalahkan mereka. Akhir sekali Allah Ta'ala kabulkan. Datang seorang Nabi di kalangan mereka, dan Nabi ni bagi tahu Allah telah pilih seorang raja untuk memimpin kamu, nama dia Talut. Tak puas hati, dia minta pemimpin. Bila pemimpin datang, dia tak puas hati. Baik, jadi bila datang raja, jazakillah khair. Allah. Banyak pula. Terima kasih banyak. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Baik. Bila datang raja, tak ikut pula. Tadi dia meminta, bila datang nikmat, tak ikut pula. Akhir sekali Allah Ta'ala memberikan bukti kepada mereka bahawa memang raja yang dipilih itu betul, yang nama dia Talut. Allah Ta'ala turunkan peti yang dulu hilang dari kalangan mereka. Ada dalamnya tungkak Nabi Musa, ada dalamnya papan loh, dan beberapa bukti lah. Malaikat bawa tak depan rumah raja tu, lalu barulah mereka ni ikut raja tersebut. Mula-mula tak puas hati. Setelah daripada tu, raja tu pun ajak untuk berperang. Dah asal ni nak mengalahkan satu kumpulan raja lain, nama dia Raja Jalut. Jadi Talut bawa pengikut dia lawan Jalut. Depan tu nak lalu ada sungai. Jadi Allah Ta'ala nak uji kesetiaan pengikut dia. Nanti kita lalu sungai, jangan seorang pun minum daripada sungai tersebut. Kalau nak juga, ambil cedok dengan tangan, minum. Kat tu je. Sampai dekat sungai, tak ikut pula raja dia. Pakat pergi minum belakang air. Hanya beberapa orang sahaja, kumpulan-kumpulan yang kecil, yang kita baca dalam tafsir semalam, lebih kurang beratus-ratus orang sahaja dari jumlah asal 80,000 yang taat kepada perintah. Dengan jumlah sedikit inilah mereka menyeberangi sungai tersebut dan sampai ke seberang nak perang dengan tentera Jalut yang ramai. Dia kata, kita ni macam mana nak lawan kumpulan kita kecil.
kata di salah seorang daripada mereka yang ada ilmu yakin kepada Allah sikit, dia kata berapa ramai orang yang kumpulan sedikit boleh mengalahkan kumpulan yang ramai. Lalu bila mereka berperang, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemenangan kepada mereka dengan salah seorang daripada tentera berjaya bunuh raja yang mengetuai musuh, raja musuh yang nama dia Jalut, dibunuh oleh seorang tentera masa tu belum lagi jadi nabi, iaitulah Nabi Daud. Bunuh dengan apa? Dia lempar batu daripada jauh. Dia ada satu tali, letak batu, dia pusing-pusing tali tu, kemudian dia baling batu tu. Kena apa? Raja tu mati. Raja tu nama dia Jalut, yang bunuh tu adalah Nabi Daud. Sebab tu kalau orang putih, dia ada satu dalam sejarah Bible mereka ada David and Goliath, kita sebut semalam. Dan sebab itulah juga sampai hari ini orang Israel takut bila orang Palestin baling dengan batu. Orang Palestin baling batu, dia takut sebab apa? Sebab sejarah telah berlaku Nabi Daud berjaya bunuh musuh dia hanya dengan balingan batu. Sampai belum jadi nabi. Bila dia berjaya bunuh, maka sebagai janji, raja mengahwinkan dia dengan anak raja tersebut, ambil harta dan dilantik menjadi raja, ganti. Akhir sekali Nabi Daud diangkat menjadi raja, padahal dia asal bukan raja. Daripada tu kita tahu cerita Samuel, kita tahu cerita Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman lepas daripada tu. Dan Allah Ta'ala cerita semua ni kepada kita untuk membuktikan bahawa Nabi-Nabi ni semuanya datangnya mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah cerita Nabi-Nabi. Kalau kita baca dengar cerita Nabi, bukan sekadar cerita mereka dah. Kita flashback balik, apa kerja semua Nabi-Nabi ni datang kepada kita, datang kepada umat ni. Macam kita sebut semalam lah, dalam kuliah Maghrib semalam. Nabi ni datang sebagai utusan Allah. Dalam bahasa orang putih dia panggil the messenger. Rasul ni the messenger. Apa maksud messenger? Orang yang membawa message. Kita ni kita panggil rasul. Apa maksud rasul? Dalam bahasa Malaysia kita dah jadikan dia satu nama yang orang tak faham makna dia. Rasul tak ada kata kerja dia dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu. Betul tak? Kita hanya ambil satu perkataan rasul, satu lagi perkataan risalah. Tapi verb dia kata kerja tak ada dalam bahasa Melayu. Tak ada. Tak ada. Bahasa Arab, rasul ni asal bahasa Arab. Risalah ni asal bahasa Arab. Kata kerja dia, biasanya perkataan kita ni dia akan keluar daripada kata kerja, keluarlah kata nama. Kata kerja asalnya hantar, penghantar. Rawat, juru rawat. Jadi kita tahu juru rawat ni kerja dia merawat orang. Betul tak? Perkataan rasul bahasa Arab asal dia rasalah ni hantar. Rasul adalah orang yang dihantar, utusan. Itu bahasa Melayu. Utus, orang ni adalah utusan Allah. Rasul adalah orang yang bawa message dari Allah, the messenger. Bila kita faham maksud perkataan rasul, bila messenger datang kepada kita, dia bawa
message. Mana lebih penting, messenger ataupun message yang dia bawa? Message dia. Okey. Antara messenger dengan message, betul lah messenger tu besar, mulia, tapi kemuliaan dia ada pada message dia. Betul tak? Kita lah contohnya jadi pembawa surat Duli yang maha mulia, urusan Sri Paduka Duli yang maha mulia. Kita pergilah bawa surat. Bila kita bawa surat tu, kita besar ke surat tu besar? Surat tu besar. Orang pun buka jalan, buka jalan, habis buka. Pasal apa orang buka? Sebab bawa surat tu. Tiba-tiba kita tinggal surat tu, kita pergi jalan sendiri. Jadi Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mulia. Kemuliaan Nabi kerana risalah yang dia bawa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita ni, bila kita mencintai Nabi, betul lah. Tapi sebab kita mencintai Nabi itu adalah kerana risalah yang dia bawa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ni janganlah seorang tu mencintai Nabi tapi tidak ambil risalah Nabi. Terbalik. Kalau dia mencintai Nabi, lebih utama daripada itu adalah mencintai risalah Nabi. Dan ini berlaku pada semua rasul-rasul. Sebab tu Allah Ta'ala kata tilkar rusul, itulah dia rasul-rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd, yang kami, kata Allah, muliakan sebahagiannya akan sebahagian yang lain. Minhum man kallam Allah, dari kalangan Nabi ada yang berkata-kata dengan Allah. Minhum man kallam Allah, daripada Nabi ini ada yang berkata-kata dengan Allah. Siapa dia? Nabi Musa alaihi salam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan kami angkatkan sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Kami angkat sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Jadi antara nabi-nabi ini ada yang lebih mulia, yang diberi kemuliaan lebih daripada yang lain. Maknanya ada nabi boleh cakap direct dengan Allah, dan ada nabi yang tak boleh perkara tu. Betul? Ada nabi lama-lama daripada kalangan para rasul, ada 5 orang ulul azmi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu sekalian nabi. Tiba-tiba ada satu ayat. Ustaz, kalau orang tanyalah, nak beza-beza dengan Nabi, seolah-olah ada Nabi mulia, ada Nabi yang tak mulia. Bukankah kita ni dalam satu ayat Allah Ta'ala ajar kita la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Maksud apa la nufarriqu baina ahadin mir rusuli? Kita tidak bezakan mana-mana Nabi daripada Nabi-Nabi Allah. Berarti kita ni sebagai orang beriman mesti beriman dengan semua Nabi-Nabi dan tidak membezakan antara Nabi, seorang Nabi dengan Nabi yang lain. Maksud di sini ialah semua Nabi status dia sebagai Nabi dari Allah sama, bahawa mereka menerima wahyu dari Tuhan yang satu. Yang ni kita tidak beza-bezakan. Tidak boleh seorang pun daripada orang beriman menghina, mencela atau menolak mana-mana Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Itu maknanya. Berarti hari ini kita orang Islam, walaupun kita tidak pakai lagi kitab Taurat, tapi kita wajib beriman dengan Nabi Musa dan kitab Taurat.
Hari ni walaupun tidak beramal lagi, tak pakai dah kitab Injil, tapi kita wajib beriman dengan Nabi Musa dan kitab Injil. Dan begitulah kita beriman dengan semua para nabi. Itu makna la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak sempurna atau tidak beriman seorang yang beriman dari kalangan orang Islam sehingga dia beriman dengan semua rasul-rasul. Kita orang Islam, orang tanya Nabi Isa tu nabi kita? Ya, Nabi Isa tu nabi daripada nabi-nabi Islam. Nabi Musa pun sama, Nabi Daud pun sama, Nabi Sulaiman pun sama. Semua nabi-nabi ni kita beriman dengan mereka. Cuma antara mereka kita beriman juga ada di kalangan mereka yang Allah beri kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun ada perkara, 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Tahu? Siapa ingat 5 tu? Tak ingat? Sudah. Memang tak ingat pun. Apa? Esok kita sambung. Hari ni kita nak perhabis ayat ni. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami kurniakan kepada Nabi Isa al-bayyinat. Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, serta kami kuatkan dia dengan malaikat Jibril, iaitulah Ruhul Qudus. Walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim, dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya orang-orang yang datang kemudian dari rasul-rasul itu tidak akan berbunuh-bunuhan sesudah datang kepada mereka keterangan yang dibawa oleh rasul mereka. Tetapi mereka bertelingkah, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Maka timbullah di antara mereka orang yang beriman dan orang yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, dan kalaulah Allah menghendaki, tentulah mereka tidak berbunuh-bunuhan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, kan tetapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahawa antara Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi Isa, dan Allah Taala juga sebut cerita pengikut-pengikut ni ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kafir. Lalu sampai akhir zaman pun begitulah. Walaupun kita cerita pasal Nabi, ada je orang tak beriman kepada Nabi. Dan itu memang sifat dia. Walau sya'allahu maqtatalu, boleh saja Allah Ta'ala nak jadikan semua orang ni beriman. Tapi kita kena ingat, Allah ni dia buat apa yang dia nak. Dan antara kehendak Allah ialah manusia ni ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Sebab tu bila kita faham bab ni, kita puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, Allah jadikan kita di kalangan orang yang beriman. Puji Allah banyak-banyak. Jadi kita kena senantiasa minta dengan Allah hidayah dan petunjuk supaya Allah jadikan kita di kalangan orang yang mengikut Rasul. Sebab kalau nak banding jumlah mereka, jumlah orang yang beriman dengan orang kafir ni, mana ramai? Ramai kafir. Jumlah dia ramai orang kafir. Dalam hadis cerita bab akhirat, Nabi buat bandingan orang beriman dengan orang kafir. Agak-agak banyak mana jumlah dia? Bandingan orang kafir dengan orang beriman ialah bandingannya sehelai bulu putih di seekor lembu
ada bulu putih, padahal lembu tu warna hitam. Mana orang beriman, bandingan dia adalah bulu putih yang ada di lembu yang berwarna hitam. Berapa banyak bulu hitam? Tak terkira banyak. Berapa banyak bulu putih pada? Sikit. Dalam satu hadis yang lain cerita tentang ahli neraka dengan ahli syurga. Bila Nabi Adam AS diperintahkan supaya hantarlah anak cucu kamu yang tidak beriman ke dalam neraka. Bila Nabi Adam AS tanya banyak mana, dalam riwayat hadis sebut daripada setiap 1999 ke neraka. Jadi berapa jumlah ahli syurga? Sikit. Jumlah ahli neraka ramai. So, bila seorang tu dia terpilih menjadi orang yang beriman, dia kena syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala taufik dan hidayah agar dia kekal dalam Islam. Yang itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah, satu hadis. Seorang lelaki daripada lelaki Islam telah marah kepada orang Yahudi kerana Yahudi itu sebut Nabi Musa ni lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang Islam ni dia bergaduh. Cerita hadis dia panjang tapi kita sebut reka. Ada seorang Islam bergaduh dengan orang Yahudi. Tengah-tengah bergaduh, orang Yahudi itu bersumpah dengan nama Allah, demi Tuhan yang telah memuliakan Nabi Musa atas sekalian alam. Orang Islam tu kata, termasuk Nabi Muhammad. Dia pun marah, dia pun pukul Yahudi tersebut. Pasal dia marah, orang Yahudi kata Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tapar kawan tu. Yahudi ni dia mengadu, dia balik dia mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia mengadu kepada Nabi. Nabi pun panggil orang Islam tu. Nabi kata, la tufaddiluni 'alal anbiya. Janganlah kamu melebih-lebihkan aku di atas para nabi yang lain. Dalam arti kata Nabi Muhammad, walaupun dia ni penghulu sekalian nabi, tapi dalam bab kemuliaan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad tidak suka untuk dia ni dibanding-bandingkan dengan nabi-nabi lain. Sebaliknya kita kena kata semua rasul-rasul itu adalah utusan Allah dan kita beriman dengan semua daripada mereka. Cuma dalam bab kita ni mengikut syariat Nabi Muhammad, ya, kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi Muhammad adalah penghulu sekalian nabi. Cuma untuk seorang tu merendahkan nabi lain kerana dia ni ikut Nabi Muhammad, nabi lain dia tak dia tidak muliakan ataupun dia memandang rendah kepada nabi lain, tak boleh. Jadi bila begitu Nabi kata jangan lebihkan aku daripada nabi-nabi lain. Nabi pun cerita, fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah. Hari akhirat manusia semua akan mati. Fa akunu awwala man yufiq, dan aku akan jadi manusia pertama yang sedar. Nabi SAW kata, aku pertama sekali yang akan bangkit. Fa ajidu Musa batishan biqaimatil arsh. Bila aku bangkit, aku tengok Nabi Musa sedang pegang tiang arasy. Fala adri afaqa qabli
am juziya bisaqatit tur. Aku kalau bila tengok Nabi Musa pegang tiang Arash akhirat nantilah ni, aku tak tahu sama ada dia bangkit dulu daripada aku ataupun aku yang bangkit dulu, cuma dia diberi kemuliaan pegang tiang Arash tu kerana bisaqatit tur, kerana dulu, ingat tak dulu waktu Nabi Musa minta dengan Allah, dia nak tengok Allah, tiba-tiba hancur bukit, Nabi Musa pengsan. Kerana perkara tersebut aku tak tahu apakah kerana itu Allah muliakan Nabi Musa, dia pegang tiang Arash masa tu. Boleh faham? Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi-Nabi ini ada kelebihan masing-masing. Dan kita sebagai orang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fala tufaddiluni 'alal anbiya." Janganlah kamu lebihkan aku atas sekalian nabi-nabi yang lain. So sebagai jawapannya, bila kita datang kepada kita cerita nabi dalam Quran, ini sebenarnya bukan tujuan untuk melebih-lebihkan, sebaliknya menambah keimanan. Setiap kali kita baca cerita Nabi, Allahu Akbar, itu adalah Nabi daripada Nabi-Nabi yang Allah utuskan kepada umat. Kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi tersebut. Dengar pula cerita Nabi ni, Nabi ni pun aku beriman dengan dia, dan aku nak ambil iktibar daripada kisah kaum dia. Dengar pula cerita Rasul yang punya, aku pun beriman dengan Rasul tu selama dia Rasul utusan Allah, dan kita ambil iktibar pengajaran daripada kisah Nabi-Nabi. Dan sebab itulah lepas ni kalau kita baca Quran ni, kita akan banyak tengok cerita Nabi ni macam-macam. Semua tu hujah untuk kita. Maknanya, contoh, tiba-tiba ada orang kaya jadi lupa kepada Allah. Orang kaya lupa kepada Tuhan. Orang kaya jadi lupa kepada Tuhan. Hujah Allah ke atas mereka, bukankah ada Nabi yang kaya tapi tak lupa Tuhan? Takkan kamu lebih hebat, kamu lebih daripada Nabi? Ataupun apa yang menghalang kamu daripada beriman kepada Allah? Kalau kamu kata kekayaan, ada je yang kaya beriman kepada Allah. Kalau kamu kata kekuasaan, ada je Nabi yang dilantik menjadi Rasul tapi masih beriman kepada Allah. Kalau dia kata aku sakit, aku tak boleh sembahyang, aku tak beriman sebab aku sakit, Nabi Ayub lagi sakit daripada kamu. Jadi semua cerita-cerita Nabi ni insya-Allah memberi erti yang besar kepada kita sebagai orang beriman, dan kita sebagai orang Islam beriman dengan semua Nabi-Nabi. Cuma sebagai pengajaran yang lebih utama daripada Nabi-Nabi ni, ada yang beriman dan ada yang kafir. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila datang risalah Nabi Muhammad kepada kita, kita termasuk dari kalangan mereka yang beriman. Ini fungsi dia, ni tujuan Nabi datang. Walaupun hari ni kita tak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah dia sampai kepada kita. Dan risalah Nabi yang paling besar ialah Al-Quran. Inilah dia. Yang mudah-mudahan kita ni walau tak jumpa Nabi, kita baca Quran. Waktu saya nak sekolah tahfiz, saya kata kepada anak-anak tahfiz, ya, di saat orang duk sibuk capal Nabi, orang duk sibuk serban Nabi, orang duk sibuk nak pegang apa tu, rambut Nabi lah. Ada setengah orang nak minum darah Nabi lah, konon-konon macam-macam lah, pelik-pelik. Kalau demo ni sahabat, tak apa benda-benda ni, memang the real Nabi tu ada. Kita lah ni tak ada dah. Hak kita ada apa? Al-Quran. Maka siapa yang nak rasa kebersamaan dengan Nabi, sebagaimana Quran ada dalam dada Nabi, maka ambillah Al-Quran dan letaklah dalam dada kita. So mesej yang ada pada Nabi, kita ambil mesej dia. Al-Quran nombor satu sekali. Jangan duduk sibuk dengan benda-benda objek.
Capal ni bukan capal Nabi tu, replika je. Replika. Bukan capal betul. Gambar rajah je. Tapi kalau orang hafal Quran, ini adalah the real wahyu yang Nabi bawa. Real wahyu. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah rezekikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran. Insya-Allah. Doalah agar Allah Taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah dalam kelas kita ni, insya-Allah. Esok ada lagi satu hari kita akan sambung pada ayat yang seterusnya dan huraian kepada ayat kursi. Insya-Allah esok ayat kursi kita baca. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.